InsyaAllah. Sekian, saya dengan segala hormat yang silakan Ustaz berikan untuk meneruskan menyambung semula kuliah subuh pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana abwabal fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika min ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita berkumpul salah satu daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita dalam majlis ilmu ini adalah mengambil beberapa ataupun sebanyak-banyaknya ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin sebelum ini ada yang dengar ghanimah ini adalah rampasan perang. Maksudnya ketika berperang melawan, mempertahankan agama kita, kemudian senjata-senjata ataupun barang-barang penting daripada pihak musuh, apabila mereka kalah, menjadi harta ghanimah yang akan dibahagikan sesama kaum muslimin. Hendaklah kita ketahui juga dalam majlis ilmu ini ada ghanimahnya, seperti mana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud ghanimah dalam majlis ilmu ini adalah syurga. Disebutkan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghanimah fi majlis al-dzikr al-jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah dalam majlis zikir ini termasuklah majlis zikir ini, iaitu menuntut ilmu. Apa dia punya ghanimah? Apa habuannya? Apa yang Allah bagi adalah syurga. Ya, alhamdulillah. Mungkin 2 bulan yang kita ada, hampir 2 bulan kita tidak duduk bersama dalam majlis ilmu
Mungkin bukan dengan saya saja, tetapi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sebelum PKP baru-baru ini, ataupun daripada ilmu-ilmu yang dulu kita belajar, bukanlah sekadar menjadi kenangan manis kepada kita. Maknanya kenangan manis seperti mana yang berlalu daripada waktu kita dan keadaan kita, tanpa ada kesan dan peningkatan terhadap diri kita. Jadi mudah-mudahan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun ujian yang kita lalui di dalam kehidupan kita, istiqamahlah menjadi peneman hidup kita, iaitu istiqamah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentaati Allah dan berusaha sehabis mungkin meninggalkan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sehabis mungkin bersungguh-sungguh mengerjakan segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kita bersyukur kepada Allah, kita dapat lagi solat secara berjemaah, walaupun kehadirannya tidak ramai, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW suka dengan perkara apabila apabila perkara tersebut adalah salah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan oleh syariat dan sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita. Apabila kita lakukan perkara tersebut adalah di antara perkara utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan nak hadir solat zuhur, asar, maghrib, untuk solat berjemaah itu agak susah. Subuh-subuh lagi ni lagi susah. Mungkin pada waktu ini ada lagi yang belum sedar daripada tidurnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi salah seorang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani ibadah, menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, hati kita hati yang khusyuk, amalan kita amalan yang diterima oleh Allah, dan doa kita adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita sebelum PKP tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan pahalanya kepada kita, walaupun kita tidak dapat hadir solat subuh secara berjamaah atau solat di masjid secara berjamaah, tetapi hati kita masih terikat. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya sangat-sangat tidak boleh dibandingkan dengan sifatnya manusia. Sebab itu ulama mensyarahkan dalam surah At-Tin tersebut, ilal ladzina amanu wa amilus salihat falahum
ajrun ghairu mamnun. Orang yang beramal soleh ini walahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini pahala yang tak putus-putus. Jadi di antara syarahan, saya ingat ketika belajar dulu, salah seorang daripada, dan ramai di kalangan guru-guru, kenapa di masa sihat ini bukan makna di masa sihat anak muda ketika muda, ketika kita sihat dan ada kekuatan, jadi pada ketika itu beramallah sebanyak mungkin dan beramallah secara istiqamah. Sebab kalau kita dah uzur nanti susah dah untuk kita beramal, susah dah untuk beramal. Tetapi dengan sebab istiqamah kita daripada muda, daripada kita sihat, terus istiqamah dan cinta dengan ibadah tersebut, tapi dengan sebab darurat syar'i, darurat yang tak boleh dielakkan, menyebabkan terputus kita daripada amalan-amalan yang melibatkan masjid, yang melibatkan perkumpulan umum. Dengan sebab itu, walaupun tak dapat hadir, tapi walahum ajrun ghairu mamnun, tetap pahalanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah rahasia apa dia? Niat kita. Di sinilah rahsia ni, niat kita. Walaupun tak dapat, tetapi sentiasa menghadirkan, sentiasa berniat. Kalau contoh, setiap hari Sabtu subuh ada kuliah, kita niat memang nak datang solat subuh, tapi Allah dengan sebab keadaan macam ni tak dapat, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita ucapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima semuanya insya-Allah taala. Amin. Sampai mana Ustaz? Kuliah? Ya? 14. Ish. Ya? Muka surat 36. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin insyaallah ta'ala. Amin. Faslun, kita masuk kepada fasal hidayah dan bimbingan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Baik. Wa'lam ayyuhal akhul karim, inna munkidhaka huwallahu wahdah la ghairuh huwa wahdahu an-nafi' ad-dhar. Yang bermaksud, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, demi sesungguhnya penyelamatmu hanyalah Allah Azza wa Jalla sahaja. Tidak ada penyelamat selainnya. Hanya dia sahajalah Tuhan yang boleh mendatangkan kebaikan dan boleh mendatangkan keburukan. Daripada ibarah awal-awal kitab ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan kembali, berulang semula topik hidayah ni. Pada bab awal-awal yang pertama kita katakan permulaan hidayah. Kita permulaan hidayah apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan nur ke dalam hati seseorang sehingga dia
mampu beramal sehingga dia membenci kepada kemaksiatan. Tapi kalau kita tengok, ini kembali lagi diingatkan kepada kita tentang hidayah. Dan hidayah ini daripada siapa? Bimbingan ini daripada siapa? Siapa yang menentukannya? Allah. Diingatkan kembali. Sebab apa? Di fasa di dalam seseorang itu beramal, di dalam seorang itu menjalankan ibadahnya kepada dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam penyakit yang akan menyerang dia daripada penyakit-penyakit mazmumah. Mungkin awal-awal dia sedar dapat hidayah, aku ni lama tak solat duha. Satu hari, 2 hari, 3 hari, dia nampak dia datang masjid, dia seorang yang solat duha. Kena serang penyakit ujub. Bercakap dengan orang, kau ni sibuk dengan dunia. Duha pun tak solat. Bukan duha lagi sebut, doha pun dia kata tak sempat, kan? Sibuk dengan dunia. Dah mula sombong. Dah mula sombong. Kemudian pandang rendah dengan orang. Tak kira lah amalan apa pun dia buat. Mula-mula alhamdulillah hidayah daripada Allah. Tetapi bila lama-lama beramal, dia lupa hidayah tu Allah yang bagi. Dia lupa yang izinkan dia itu untuk beramal Allah. Ini punca dia apa? Kalau dia tidak bermuhasabah diri, tidak mengikat dirinya dengan siapa dia? Para ulama. Tidak mengikat dirinya dengan apa dia? Tazkiyatun nufus, penyucian jiwanya. Dengan apa dia? Dengan terus menerus istiqamah dan senantiasa apa dia? Kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini peringatan kepada orang yang beramal, orang yang dah dapat hidayah. Jadi seolah-olah Tuan Guru ini menerangkan kepada kita, inilah sebenarnya diri kita. Bila kita dah beramal, nanti sampai itu tahap, kita diserang penyakit hati yang apa dia? Mengeluarkan kita daripada landasan yang betul, yang mengeluarkan kita daripada jalan istiqamah. Zahirnya istiqamah, tetapi hatinya bergolomang dengan sifat-sifat mazmumah. Mula pandang apa dia? Kepada orang yang masih di dalam perjalanan merebut istiqamah, merebut peluang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih gagal. Tetapi terus menerus berjalan, dia dah pergi jauh, pandang rendah. Pandang rendah. Lagi-lagi kadang-kadang kita ni baru belajar, baru contohlah, baru belajar tajwid lah Al-Quran, kan? Pergi masjid mana-mana mesti nak semak bacaan imam ni macam mana ni. Yang dia tahu satu riwayat je, itu pun dia tak tahu yang dia baca itu riwayat apa. Dia solat, imam ni macam bacaan salah ni, kan? Tak betul imam ni baca. Dia bukan orang situ. Keluar, aku solat di satu masjid tu, Imam Hairil dia kata baca tak betul. Mana dia belajar ni? Dia baru belajar nun sakinah dengan hukum tanwin. Masalah. Baru belajar fiqh, perhatikan cara orang solat. Imam tu sakit kaki, tak boleh nak solat macam biasa. Apalah imam ni, nama je imam, tapi cara solat yang sebenar pun tak tahu. Ada pula duduk tahiyat dia macam ni, kan? Kau tak apalah, badan kecil, bolehlah kau solat macam biasa. Orang ni yang dah sakit-sakit, yang jari pun dah tak boleh nak bengkok, kan? Masalah.
Jadi Tuan Guru ingatkan kembali kepada kita, hidayah dan bimbingan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat ataupun sudah menjadi seorang dai, menjadi pendakwah bebas, senang pendakwah bebaslah. Pendakwah bebas. Kadang-kadang pendakwah bebas ni bukan kita katakan tak boleh, tapi kurang senang disebut pendakwah bebas. Tak berapa nak selesa. Tapi sebab ni live tak boleh nak sebut macam-macam lah. Nanti kan orang kata lain pula dia ni. Ala kulli hal, mana bebaslah berdakwah, tak ada halangan. Itulah, tetapi kena hati-hatilah. Biar kita ada pendirian di dalam di dalam menyeru ataupun di dalam medan dakwah ni perlu ada pendirian. Kita jangan baguslah pendakwah bebas tu, mana dengan erti kata boleh kita dakwah ke mana-mana, tetapi kita jangan jadi lalang. Kita jangan jadi lalang. Time kita dengan orang yang berjuang ahli sunnah wal jamaah, kita seolah-olah pendukung utama dan pejuang kepada ahli sunnah wal jamaah. Sekali kita berhadapan dengan Wahabi, kita pula memanglah diorang ni banyak melakukan perkara syirik kan. Masjid ni lah lagi-lagi Masjid Yasin, masjid je lama, tapi bid'ah, perkara bid'ah tak habis-habis. Malam Jumaat baca Yasin, siapa ajar diorang ni? Tapi kat masjid lain kita baca Yasin wajib. Jadi wajib pula. Ini masalah. Jadi pendakwah bebas bagus, tapi jangan jadi lalang. Mesti ada pendirian. Ustaz, ni imam pendakwah bebas. Bukan imam. Jadi macam tu hadirin. Dah jadi pendakwah, sebelum terkenal bagus je. Dakwah orang, apa khabar, sihat. Sekali jadi terkenal, nak salam pun susah. Dulu kenal kita ni sebelum dia terkenal. Macam sawan. Sekali dah masuk TV sana sini, nak berurusan, PA saya boleh jumpa. Padahal sebelum dia ada PA, boleh je kita sembang kopi sama-sama, duduk sama-sama. Lepas tu macam-macam lah. Benda tu tak salah, tetapi jadi lain pula. Dah jadi macam selebriti. Sepatutnya pendakwah ni bila dah jadi terkenal, makin kemesraan dia tu makin kuat, kemesraan dia tu makin luar biasa. Bukan dah jadi terkenal kan, hanya tempat yang dijemput sahaja dia senyum, yang tempat dia tak dijemput lalu je. Ataupun macam itulah. Tengok ahli maksiat, dia orang tak habis-habis dengan maksiat dia. Al-Habib Omar mengingatkan, orang ini dihitung sebagai orang yang tidak beradab apabila dia masih tidak menghargai sedikit iman yang ada di dalam hati orang yang ahli maksiat. Contoh PKP ni lah. Banyak isu sekarang. Kenapa tak boleh pergi masjid? Kita nak masjid buka, kita nak masjid solat 5 waktu sekian. Kita nak masjid ni biar tak boleh ditutup, biar rapatkan saf. Alhamdulillah. So ada orang cakap, ini diorang ini melalak, masjid pun tak datang, solat pun entah tidak. Betul tak? Kan? Tapi kita sepatutnya bersyukur. Kemungkinan dengan sebab suara-suara diorang ni lah masjid kita dapat dibuka balik. Walaupun dia tak dapat datang, tapi kita kena hargai. Itu menunjukkan dia masih ada di dalam hatinya cintakan agama. Dia masih di dalam hatinya menghargai. Dia tahu masjid ni adalah tempat yang mulia. Dia tahu masjid ni tempat kembali. Dia tahu masjid ni adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun dia tak datang, tapi iman dia tu ada. Daripada yang lantaklah pergi sana, tak kisah pun masjid buka ke tidak, aku memang tak datang pun. Yang ni berbeza. Yang tadi walaupun tak datang, tapi tetap mempertahankan hak sebagai seorang Muslim. Entah kita tidak tak tahu, kemungkinan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Jadi sebab itu kita jangan pandang rendah. Kemungkinan mungkin dia tak dapat, mungkin bukan hari ini hidayah kepada dia. Tetapi satu hari insya-Allah Allah akan berikan kepada mereka. Sebab itu kita bersyukur kemungkinan masjid kita dibuka ni. Banyak sangat komen orang-orang yang di luar. Mungkin tak nampak di masjid. Kami nak masjid dibuka, kami nak masjid dibuka, kami nak masjid ada pengajian. Walaupun dia tak datang. Tapi maknanya apa dia? Kita bersyukur masih ada lagi iman dalam hati dia. Kalau bayangkan kalau kita ni bilangan ni je yang bersuara, tak cukup. Tapi disebabkan ramai yang bersuara, alhamdulillah, sebenarnya suara-suara itu adalah doa kita kepada Allah. Kita minta kepada pemerintah ni hanya sekadar prosedur sahaja. Tetapi sebenarnya suara itu adalah doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masjid ni milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi diingatkan kepada kita, sungguhnya penyelamatmu hanyalah Allah Azza wa Jalla sahaja. Dan diingatkan kembali kepada kita, apa dia? Ketika awal-awal kita beramal dulu, awal-awal permulaan kita mengenal Allah macam mana, ada di dalam bab yang sebelumnya. Ketika kita di dalam kesusahan, barulah kita sedar kita ini tidak ada apa-apa. Kita dah berperang sehabisnya dengan diri kita, sehingga kita penat, kita letih, tak mampu, dan kita sedar hanyalah Allah yang membantu kita. Baik. Kemudian tidak ada penyelamat selainnya. Hanya Dia sajalah Tuhan yang boleh mendatangkan kebaikan dan boleh mendatangkan keburukan. Itu pasti. Itu pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa disebutkan sini Dia saja Tuhan yang boleh mendatangkan kebaikan dan boleh mendatangkan keburukan? Kita kena faham. Jangan samakan kalau kita fikir buruk, takkan Allah nak buat benda buruk. Betul tak? Ini kalau tak belajar tauhid, habislah. Ada pula Allah buat perkara buruk. Jangan samakan perkara buruk kita buat dengan apa yang kita faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata kita buruk, tetapi kalau perbuatan tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita pandang buruk dengan penilaian kita, memanglah buruk. Tapi kalau engkau pandang dengan pandangan rahmat Allah, semuanya jadi baik. Bahkan dia meningkatkan iman. Dia meningkatkan iman seseorang. Contoh kita di dalam musibah, bersabar. Musibah ni buruk tak? Buruklah. Tapi itu pandangan manusia. Tapi kalau kita pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Kemudian bersabar kita dengan iman. Bersabar kita dengan takwa. Annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Mana yang hebat? Bila musibah datang, ujian datang,
kita terimanya dengan iman, terimanya itu daripada Allah, iman akan meningkat, takwa akan makin kuat. Wa ma akramukum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia di sisi kamu melainkan adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi paling bertakwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala jangan dihitung yang baik-baiknya sahaja. Apabila diuji pun itu baik, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal wahdu ar-rafi'. Kemudian hanya dia sajalah Tuhan yang dapat memberikan petunjuk. Kemudian hanya dia sajalah Tuhan yang dapat memuliakan dan menghinakan. Itu memang betul, benar dan pasti. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa wahdahul hadi. Allah lah semata-mata yang memberikan hidayah. Sebab itu disebutkan para ulama ketika mana Nabi SAW berdakwah, ialah dalam dakwah ni mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu tahap kita tengok bagi pandangan kita lah, dia ni tak, berapa tahun aku nak ajar dia ni, tak pandai-pandai, tak ikut-ikut pun. Kita jangan risau, sebab hidayah milik Allah. Allah sebutkan apa? Wa antal qasim wa ana qasim. Nabi SAW sebutkan, aku hanyalah yang menyebarkan hidayah-hidayah ni, mengajarkan apa yang Allah bagi. Tapi yang bagi hidayah tu Allah. Allah yang bagi hidayah. Jadi jangan kita salahkan orang bila dia tak dapat hidayah tu, kita ajak dia solat, dia tak nak. Jangan salahkan dia. Dan jangan pula buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang diwajibkan kepada kita, terus saja kita berikan nasihat dan terus istiqamah. Wa amma syekh al-mursyid min al-awliya wal atqiya. Dan adapun syekh mursyid itu dari kalangan kekasih Allah yang sangat bertakwa. Yang sangat bertakwa. Mereka ini memang bukan maksum, tetapi mereka ini mahfuz, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melindungi mereka ini. Ujian yang datang kepada mereka itu adalah nikmat. Meningkatkan iman mereka lagi. Kita tengok Rasulullah SAW, ujian apa yang Nabi tak lalui. Kita belum pernah dipulau oleh keluarga. Kita belum pernah dikurung di satu tempat, tidak dibenarkan keluar. Kita belum pernah berbulan-bulan kat rumah tak ada masak apa-apa. Rasulullah SAW di pulau, dihina, macam-macam orang-orang yang membenci Nabi SAW itu buat penghinaan ataupun kejahatan. Mereka lakukan kejahatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak merubah iman Nabi. Bahkan bertambah yakin, bertambah gagah, bertambah kuat, bertambah dapat semangat untuk apa dia? Sebarkan dakwah. Semangat. Jadi begitulah orang-orang mursyid.
para guru-guru yang mursyid, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah, mereka ni ujian mereka kepada mereka bukan mengurangkan iman mereka, bahkan menambahkan iman mereka. Bahkan ujian tersebut manis di sisi mereka. Seperti mana Sayyidina Bilal diseksa, dan walhal pada itu pada ketika itu dia baru masuk Islam, kan? Diseksa. Islam pun pada ketika itu dipandang lemah, tetapi kekuatan dalaman mereka itu luar biasa. Luar biasa. Sahabat yang mempertahankan, menjadi perisai bagi Nabi Muhammad SAW ketika dalam peperangan, tusukan panah ni dah jadi macam landak, tetapi manis bagi mereka. Manis. Ini sebab apa? Sebab takwa. Jadi begitulah orang-orang saleh, ulama, aulia, mursyid yang ada di setiap zaman ini. Walaupun mereka tidak maksum, tapi mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mata kita sakit, tapi di mata mereka nikmat. Ini kalau tak sedar ni sampai terlajak pukul 8 ni. Baik. Ini dah habis dah ni. Baik, sikit je. Kemudian mereka hum bashar mithluka walakinnahum birahmatillahi azza wa jalla kad ahsanu muamalatahum ma rabbihim ihsanan. balighan wa atharu rabbahum ala nufusihim wan nasu ajma'in fayuwaluna wa yu'aduna min adi rabbihim. Ini panjang lagi kita nak sebutkan sebab dia semua berkait. Semua berkait. Ala kulli hal, insya-Allah minggu depan ada. Dah mula balik dah. Baik, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjangkan umur kita insya-Allah dalam keadaan sihat dan afiat, sehingga kita dapat bertemu lagi insya-Allah, dan kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini tak lama lagi dah, tinggal berapa hari? Sebulan lebih tinggal sebulan lebih lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afwu minkum.